Boleh ikut? Boleh. Nah, masuk dia ni asid lemah tambah dengan garam daripada asid kuat, base kuat, NaCl. Yang ni bukan. Ini bukan buffer solution. Okay, ini bukan buffer solution. Inilah buffer solution, larutan penimbal. Di mana ini formula dia. Formula dia. Ingatlah, ini bukan larutan buffer solution. Dia mesti asid lemah dengan garamnya ataupun base lemah dengan garamnya. Garamnya maksudnya base lemah tadilah bertindak balas dengan asid kuat ataupun asid lemah bertindak balas dengan base kuat. Garam itu yang terbentuk ataupun garamnya. Okey. Maksudnya bukan garam asid kuat base kuat, tidak boleh. Ini bukan. Boleh ikut ya? Boleh doktor. Jangan tersilap apa yang berlaku dah kita tengok. Okey. Dan kita juga ada buat apa? Ada buat pengiraan dulu. Pengiraan. Okay. Ni acid formic apa semua. Okay. Pengiraan apa yang berlaku sekiranya ini. Okay. Pada takat kesetaraan. Okay. Ni semua ada ni Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kepada larutan penimbal tadi. Okay, saya dah mengajar kan bagaimana kalau larutan penimbal tu ditambah sedikit asid atau ditambah sedikit base. Saya dah mengajar tak? Ya? Yang maksud dia larutan penimbal tu kita tambah sedikit base atau tambah sedikit asid dalam larutan penimbal. Apa yang berlaku? Ada kan? Ada. Okey, kalau saya ulang sikit balik Okey. Apa yang berlaku contoh sini, kita ada kita ada asid lemah. Okey, kita ada asid lemah. Ni asid lemah. Kita ada asid lemah. Contoh ni sebagai contoh Kita menimbal ni asid lemah campur dengan garam dia. Garam ni garam lah. Asid lemah. Na. Okey, ni garam. Okey. Ni maksudnya hasil daripada tindak balas CH3COH dengan NaOH. Maksudnya asid lemah bertindak balas dengan base kuat. Inilah garam dia. Ini adalah asid lemah. Ini adalah asid lemah. Dan ini adalah garam dia. Jadi maksud dari sini, kalau kita tambah, kita tambah apa? Contoh kita tambah kita tambahkan HCl ataupun kita tambah apa? Kita tambah NaOH. Okey, apa yang berlaku adalah lautan ini penimbal ni buffer solution ni, ini adalah buffer solution. Okey, solution. Kita tambahkan NaCl. Ingat, apa akan berlaku tambah HCl? Apa yang berlaku? HCl boleh tindak balas dengan CH3COH. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Tak boleh kan, sebab asid dengan asid. Maka HCl ni akan bertindak balas dengan ini. Okey. Kemudian sama juga, apabila tambah NaOH, NaOH akan bertindak balas dengan ini. Okey. Okey, apa akan berlaku kita tambah amonium? Maksud ni asid kan? Kita tambah, kita tak ammonia. Apa yang berlaku? Apa akan berlaku? Tidak belah dengan? Dengan garam. Ini? Dengan konjugate. Ya? Dengan base. Ni base ni. Tidak belah dengan ni, boleh? Dengan garam tu. Ya? Dengan garam tu Dengan garam. Dia tak dengar, tak kuat lah. Okey, baik, ini adalah base ni. Ni base lemah. Jadi dia akan tidak balas dengan ni, dengan asid lemah. Boleh?
Ya? Dengan asid tu lah. Tidak boleh jawapan dia. Boleh. Kenapa tidak boleh tindak balas dengan asid ni? Sebab kedua-dua lemah. Okey. Ini amonia adalah asid lemah. Ni macam asid organik lah. Asid lemah. Amonia adalah base lemah. Okey. Base lemah. Asid asetik adalah asid lemah. Kan saya cakap base lemah tidak boleh bertindak balas dengan asid lemah. Lemah dengan lemah tidak akan bertindak balas. Okey. Lemah dengan lemah tidak boleh bertindak balas. Tambah lagi kalau kita letakkan asid lemah. Asid lemah lagi tak boleh lah, asid dengan asid nak tindak balas. Macam mana? Okey. Kalau base lemah tidak boleh berlaku tindak balas. Dia duduk situ saja. Ya. Okey, dia tak akan bertindak balas. Okey. Okey. Ini dia bertindak balas, NaOH. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah kalau kita, okey, saya dah tunjuk dulu kan. Apabila kita tambah asid, mana akan berkurang, mana akan naik. Okey, saya letak baliklah. Saya masuk balik. Okey, kalau kita ada buffer solution ni, sistem kita nak buat macam mana? Kejap. Okey. Kalau kita tambah asid, kita tambah ACl katakan. Tambah ACl, apa akan berlaku adalah, okey, ni yang berlaku lah. Yang berlaku adalah ini hasil lah. Okey, hasil niat balas apa yang berlaku adalah sini. Okey. Okey. Hasil dia apa ni? Maksud kalau kita letak asid asetik dengan CH3CONA, okey, ni buffer tambah ACl. Okey, hasil CH3COH akan bertambah ataupun berkurang. Okey, maksudnya bertambah berkurang ni ACl ni. Apa CH3COH? Ada permulaan ni tambah ini. CH3COH berkurang atau bertambah? Berkurang. Okey. Kawan kita kata ni akan berkurang, betul? Kalau ini berkurang, ini akan jadi naik kan? Jawapan dia salah. Okey. CH3 ni tidak akan berkurang sebenarnya. Yang berkurang adalah ini. Okey, kenapa? Sebab apa? HCl akan bertindak balas dengan apa? Saya cakap kan? Asid akan bertindak balas dengan asid. Asid akan bertindak balas dengan garam. Kemudian hasilnya adalah ini. Kan kuliah dulu saya dah buat kan? HCl, asid tidak akan bertindak balas dengan asid. Asid akan bertindak balas dengan garam. Sebab apa? Garam ini akan tercerai sempurna kan? Akan menghasilkan CH3COO negatif. Sini ada charge negatif, sini ada charge positif. Positif bertindak balas dengan negatif akan membentuk ini. Ingat balik yang
ada kuliah sebelum-sebelum ni. Ingat? Ya. Okey, ada soalan? Okey, untuk kes ni pula, mana yang akan bertambah? Kalau kita letak NOH. NA ni kan sebab apa? NOH ni akan bertindak balas dengan base akan bertindak balas dengan inilah asid. Dia tindak balas ni maksud ini akan habis lah, akan berkurang. Okey, apabila kita tambah, ingat sedikit ya, sedikit ACl ataupun sedikit NOH ditambahkan ke dalam larutan penimbal. Kalau letakkan NOH, apa yang berlaku adalah NOH akan bertindak balas dengan asid. Sebab ni base bertindak balas dengan asid akan membentuk garam ini. Maksud dia, okey, asid akan berkurang. Sebab apa? Asid akan ada yang akan bertindak balas dengan NOH, lalu menghasilkan CH3COONA. Maksud kat sini C3COONA ni akan apa? Akan bertambah. Ni akan bertambah. Dan satu lagi, asid akan berkurang. Boleh ada soalan yang nak tanya? Yang tak faham di sini, lautan buffer tadi. Ada? Semua faham ke? Faham, doktor. InsyaAllah faham, doktor. Sebab saya tanya masih lagi kabur, tak boleh menjawab. Okay? Maksud dari situ, hanya penambahan asid kuat ataupun base kuat saja kepada lautan penimbal. Kalau tambah yang lemah-lemah, tidak akan berlaku tindak balas. Tak boleh. Maksud dia tambah sedikit asid kuat ataupun sedikit base kuat ditambahkan. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Kalau banyak, apa akan berlaku? Kalau banyak, maka asid yang berlebihan itulah yang akan menentukan pH-nya ataupun base yang berlebihan tadilah yang akan menentukan pH-nya. Maksud dia, sebab ini asid kuat kan? Asid kuat dan base kuat. Ingat, kalau ada asid kuat, ada base kuat, maka yang kuat itulah akan memberikan ataupun akan memberi bacaan pH ataupun dia yang akan mendominasikan, dia dominan, dia akan mendinominasikan sistem larutan tersebut. Yang lemah-lemah ni memang out semua, tak boleh mengatasinya. Sebab apa? Sebab asid dan base kuat tercerai sempurna berbanding dengan asid dan base lemah. Yang seperti mana yang saya mengajar dululah. Okey, memang dah ada semua ni. Saya dah mengajar. Okey. Penghasilan kembali kan, saya dah mengajar. Okey. Ada tak saya mengajar tu? Tindak balas yang berlaku. Ya? Ada kan? Sebab saya dah buat, saya dah tunjuk dulu dah. Okey, ni pergi kepada apa? Kita tengok balik dia punya curve mana yang saya minta you all buat dulu. Titration, okey. Ni patut amali, anda dah buat selalu di sini okey. Okey, tetrametri, okey. Kaedah pentitratan sajalah. Okey. Ini yang selalu kita gunakan dalam penentuan okey. Acid base. Kita ada standard reagent. Standard reagent adalah benda yang kita dah memang kena pasti Dia ada dua jenis, iaitu standard solution dan juga electric current magnitude situ. Okey, ini tak apa. Okey, volumetric melibatkan isi padu, colorimetric melibatkan dia punya situ charge melibatkan charge. Ini contoh contoh kita memegang burette yang betul itu cara yang betul. Ini salah ni sebenarnya. Ini pemulaan gambar ni.
Ini salah. Ha? Ni yang sering dibuat. Okey, sering dibuat. Kita pegang sebelah, kemudian kita titratkan. Ini yang selalu dibuat. Okey. Ini cara memegang ni akan menyebabkan kita punya burek ni mungkin tidak menegak. Dia akan menjadi sengit berbanding dengan kaedah memegang yang tadilah. Okey, ini yang paling betul. Menyebabkan burek tidak akan bergerak sebab kita pegang kedua-dua sekali. Okey, tombol ni dan juga burek. Yang tadi kita hanya pegang tombol, ini menyebabkan burek mungkin dia mengalih kedudukan dia menjadi sengit ke apa benda ke. Okey, itulah. Okey, kita tengok jenis larutan. Okey, dia ada standard solution larutan piawai itu. Okey, dia ada primary standard, okey, dan juga dia ada secondary standard. Kalau primary tu dia contoh sudah oxalic acid, potassium dihydrogen, okey. Ini kemudian primary standard tu biasa tengoklah, ini memang primary standard ni memang dia punya garam-garam ataupun standard yang mempunyai ketulinan yang tinggi iaitu sekurang-kurangnya 99.9% ketulinan dia. Okey. Ketulinan yang tinggilah maksud tu. Itu dinamakan primary standard. Jarang kita guna ni. Kita guna biasanya yang secondary standard. Okey, kemudian water soluble, okey, senang untuk ditimbangkan, okey. Do not change composition lah. Maksudnya dia tak akan berubah. Okey. Bila dia kontak dengan udara, so dia air tak akan diserap. Okay. Contoh dia oxalic H2CO4. Maksud dari sini H2CO4 dua air, maksud itu dah ada dua air. Kita dedahkan kepada air, dia tidak serap lagi air. Memang itu maksud dia di situ. Maksud dia walaupun ada air, dia tidak akan menyerap air lagi. Dah penuh dah. Okey. Ini adalah dia punya dia punya ciri-ciri lautan piawai. Okey. Be sufficiently stable. Dia punya stable lah. React rapidly kat situ. Okey. Maksudnya kita akan dapat konsisten dia punya tindak balas. Kemudian react completely, tindak balas lengkap, okay. Undergo a selection reaction, okey. Okay, ini untuk tindak balas ingat acid base tindak balas dia adalah complete, okey, yang lengkap. Acid base mesti tindak balas lengkap. Okey. Untuk apa? Untuk standard solution yang tadi. Okey, dia mesti sehala. Okey. Untuk primary standard salah saja, dia bukan berbalik. Okey, berbalik. So ini melibatkan yang kuat lah. Ini yang berlaku okey. Analyte masuk benda yang kita nak cari. Contohnya nak cari adalah acid sulfuric kat sini. Kemudian inilah yang kita tambahkan dia, titran, namakan titran. Okey. Mol sama ni sama saja penggunaan mol, anda dah pandai. Ulang saja. Ini ulangan okey. Okey, ini si kuat apa semua. Okey, ni kita nak sambung nanti kita tengok. Okey, titration classification. Okey. Pengkelasan pentitratan. Kita ada beberapa jenis ada beberapa jenis okey pentitratan. Okey, ini. Kita ada apa? Pentitratan acid base, kita ada polyprotic acid, okey. Kan melibat apa? Acid base titration. Strong or weak acid and strong or weak base. Acid base. Okey, kemudian complexometric titration. Ini melibatkan apa? Pembentukan kompleks.
kompleks. Okey, kalau kompleks maksudnya tindak balas di antara normally kebiasaannya logam dengan logam apa logam dengan ejen berkompleks. Contoh sinilah EDTA dinamakan chelating agent, ejen pengkelat. Okey. Di sini akan membentuk apa? Membentuk suatu kompleks. Okey. Contoh sinilah metal ion kompleks logam. Okey. Contohnya copper dengan amonia, copper EDTA. Okey, sebab apa EDTA dah ethylene diamine tetraacetic acid. Okey, ethylene diamine tetraacetic acid. Okey. Itu dia ada. Okey, di sini dalam redox dalam apa? Dalam melibatkan apa kompleksometrik tadi, okey, kita akan bergabung di antara logam dan juga ligan. Logam dan juga ligan akan bergabung. Contohnya copper dengan amonia akan membentuk kompleks copper dengan amonia akan bergabung dan dia akan melihat sama ada contoh sini kita tengoklah. Contoh kita beri contoh sini. Contohnya adalah copper 2. Copper 2 positif. Dia yang kompleks ni lah. Kita nak bahas dengan bergabung dengan amonia. NH ni adalah apa ligan ataupun ejen pengkelat. Kita akan dapati inilah jawapannya. Terbentuknya kompleks apa? Kompleks di antara amonia dengan Cu2. Okey, di mana apa yang berlaku? Kompleks ni akan bercas macam apa ni kompleks ni? Kompleks ni akan sentiasa bercas 2 positif. Kenapa? Kompleks kenapa kompleks yang sentiasa bercas 2 positif? Boleh tak jawab? Ya. Sampai Muhammad Aminin apa suara tu ni sangat, mungkin kena dekatkan sikit. Kenapa? Sebab NH3 ni neutral, banyak mana terletak pun dia charge still akan jadi 2 positif. Betul lah. Ni sebab apa? Sini ada copper memang 2. Copper 2. Amonia ni kosong. Kita masuk banyak mana pun dia punya akan sentiasa bercas 2 positif. Kecuali kita masukkan benda lain. Contohnya apa? Oxalate tadilah yang saya cakap. Oxalate ke apa-apa ke. Okey. Dia punya kompleks contoh ni C2. Okey.
Ni ligand juga ya. Ataupun ADTA C2 O4 katakan. O4 2 negatif kata sini ya. 2 negatif. Ini baru ada. Ini memang akan berlaku lah kalau ada sini 2. Ini 1 okey lah. Kalau sini 2 akan jadi kompleks tadi menjadi charge 2 negatif. Okey. Macam sekarang ni sebab ini kosong. Ini kosong. Banyak mana kita masuk pun jawapan dia akan menjadi 2 positif. Okey. Itu okey. Itu dia punya sebabnya lah. Okey. Okey, kemudian inilah kompleks titration. Okey, kemudian ada lagi ni redox titration. Kita akan tengok nanti okey. Ini akan tengok. Okey. Redox titration. Di mana kan redox titration, okey, dia akan melibatkan ada redox ni maksud dia melibatkan ada oxidation agent ataupun reduction agent. Itu memang akan ada ejen penurunan dan ejen pengoksidaan, di mana apa yang berlaku adalah okey, dia mesti ada dua komponen. Satu akan dioksidakan dan satu lagi akan diturunkan, akan berlaku serentak. Okey, di mana yang terturun, yang mana akan turun, kita namakan dia ejen penurunan. Betul? Okey, betul saya tengok apa saya cakap. Betul ataupun tidak. Okey. Masuk sini contoh Contoh dengan Fe3 kan. Positif. Ini pada permulaan. Jadi hasilnya adalah ini hasil. Okay. Hasil adalah ini akan contohnya okey. Lihat sini. Okey. Copper akan dia mesti ada kalau tindak balas reduction ni tindak balas oxidation dan reduction, okey, dia mesti ada, okey, mesti ada satu terturun dan satu akan teroksida. Contoh sini, okey, kita ada dua, inilah bahan tindak balas ni hasil, ini ada apa, bahan ataupun produk dan juga reaktan, okey, produk dan juga reaktan. Okey, bahan tindak balas ni adalah copper 2 dan juga ferrum 2. Ini bahannya. Hasilnya adalah okey, copper 1 dan ferrum 2. Di sini kita tengok apa yang berlaku adalah satu akan mengalami pengoksidaan dan satu lagi akan mengalami penurunan. Okey. Ini akan ada bawah tak sekejap. Mana? Boleh lah. Bukan. Okey. Yalah, buat yang mudah. Tak boleh juga ni pun. Tak tanda ni susahnya, ya Allah. Shape. Bengkok tak ada. Ni kot. Okey. Tak boleh lah, tak apalah. Okey, masuk sini. Sini copper. Copper daripada 2.
Okey, copper daripada 2 akan menghasilkan copper 1. Maksud dari sini, copper ni akan mengalami apa? Pengoksidaan atau penurunan? Penurunan. Okey. Dan ferrum ni akan mengalami pengoksidaan. Okey, automatik dia mesti automatik berlaku serentak. Satu teroksida, satu akan terturun. Maksud dia, kalau dia teroksida, dia menerima elektron ataupun dia membuang elektron. Dia menerima elektron kalau teroksida. Biasanya teroksida, dia akan menerima ataupun dia akan memberikan. Dia terima ataupun dia beri ke orang. Dia akan menjadi, bila dia berikan pada orang lain atau dia berikan kepada sistem satu lagi, kalau dia memberi, maksud dia menerima elektron, maka dia akan mengalami pengoksidaan. Maksud sinilah. Okey. Copper 2, ferrum 2 akan menjadi ferrum 3. Ferrum 2 akan menjadi ferrum 3. Itulah proses pengoksidaan. Pengoksidaan situ. Saya tak puas hatilah dapat ni. Yalah, tak pandai-pandai ke. Maksud di sini ke sini, akan mengalami penurunan daripada 2 kepada 1 hasil dia. Okey. Kemudian apabila contoh ni copper ni mengalami penurunan, maka copper dikatakan ejen pengoksidaan. Betul kan? Maksud dia akan mengalami penurunan. Tetapi sebab apa dia nama ejen pengoksidaan? Sebab apa? Sebab copper ni yang akan menyebabkan ferrum tadi teroksida. Copper yang akan menyebabkan ferrum teroksida. Kerana copper tadi akan terturun. Dia mesti ingat, berlaku serentak. Apabila copper terturun, maka copper bersifat ejen pengoksidaan. Di mana dia automatik turun, dia akan menyebabkan ferrum tadi teroksida. Boleh ikut kan? Okey. Ini yang dulu dah belajar dah semua ni. Ini kita akan tengok bab untuk seterusnya. Okey, pengiraan apa yang berlaku contoh. Okey, kemudian seterusnya adalah precipitation filtration. Ini ialah merujuk kepada yang kita tengok kepada apa? Kepada yang bab yang awal melibatkan KSP tu. Okey. KSP kita contohnya titration antara argentum dan juga chloride. Kita akan membentuk AgCl. Mana AgCl sampai ke satu tahap kesetaraan di mana AgCl termendak. AgCl akan termendak. Maksud situ apabila setara, tindak balas dah lengkap apa semua, maka hasilnya akan termendak. Maksud di situlah tindak balas lengkap. Okey, tindak balas lengkap. Okey, curve dia memang saya cakap. Okey, curve ada. Tengok sikit lambat sini. Okey, di mana kita tengok ada apa? Kita ada takat kesetaraan equivalent point di mana pada takat kesetaraan maksud dia asid dan base dah lengkaplah tindak balasnya tadi. Okey. Penetralan ke situ. Okey. Mana satu atom OH, satu ion H positif. Okey, bertindak balas dengan ion OH negatif tadi. Lengkap tu. Saya tengok contoh dia. Okey. Dan kita akan plot. Okey, saya minta you upload kan. Plot maksud kita melukis Okey, maksud dia amount tu dah sama, dah balance sepadu dia.
Okey, di mana kita biasanya kita letak apa? Kita nak tahu lengkap ataupun tidak, kita tengok perubahan kepada apa? Pada indikator kan. Kita tambah indikator ke dalam solution tadi. Yang kita nak titrate. Okey. Berlaku perubahan warna. Okey, daripada contohnya daripada tidak ada warna menjadi warna ataupun daripada ada warna hilang warna. Okey. Nampak sini. Kemudian kita ada juga pre-equivalent, maksudnya sebelum mencapai takat kesetaraan. Kemudian pada takat kesetaraan, masa seimbang semua dah habis, kemudian pergi kepada post-equivalent di mana selepas takat kesetaraan berlaku. Okey. Contoh dia samalah. Okay, sama juga contoh di sini. Okay, saya nak ambil mudah saja. Nak balas asid dan base. Okey. Contoh dia NOH dengan HCl. HCl. Okey. Cerita ni. Kalau kita bermulakan dengan NOH adalah pemula. Maksud itu NOH banyaklah. NOH banyak. Maka kita tambah sedikit demi sedikit HCl. Maka kita tambah sedikit, masih ada lagi balance NOH. Tambah lagi sedikit, masih ada balance NOH. Ini memberikan bukan post, pra. Maksudnya awal lagi di mana belum habis. Okey. Ni. Pra equivalent maksudnya belum habis lagi NOH yang kita ada pada awalnya, dinamakan pra equivalent. Tambah sedikit ada lagi. Tambah sedikit ada lagi. Maksudnya HCl ni akan habis dah. HCl akan habis. Yang berbaki adalah NOH, dinamakan pra equivalent. Kemudian apabila kedua-dua habis, maksudnya mol dia sama, kedua-dua habis, okey, maka ini dinamakan equivalent, takat kesetaraan. Okey, maksudnya kita tambahlah sedikit demi sedikit, habis, kemudian dua-dua habis. Yang tadi apabila HCl habis, masih ada NOH, dinamakan pre. Pada satu ketiga, kedua-dua habis, maka itu dinamakan takat kesetaraan. Apabila kita tambah kemudian, tambah lagi NOH, tambah lagi HCl, maka HCl tadi pula yang akan berlebihan. Ini dinamakan post equivalent. Boleh ikut ya? Boleh ya. Maksud kita tambah sedikit demi sedikit HCl. Tambah habis. Maksudnya ini akan ada sampai satu tahap di mana NOH dah habis. Tambah lagi HCl, inilah akan jadi post. Maksudnya melebihi. Yang kita tambah tu dah melebihi, dinamakan post equivalent. Lagi tak habis NOH, itu dinamakan pre atau pra equivalent. Masa equivalent kedua-dua akan habis. Kemudian post equivalent maksudnya yang kita tambah tu dah berlebihan. Okey, inilah proses-proses dia. Proses-proses. Okey, ini yang seperti mana anda dah buat dahulu, peringkat SPM. Okey, kita tambah sedikit demi sedikit. Okey, tambah. Ini sama saja kaedahnya. Okey, tetapi ini satu hala saja, asid kuat dan base kuat. Ini satu hala saja. Okey, sampai satu tahap dia akan equivalent dan kemudian sekali dia akan berlebihan. Inilah contohnya. Contohnya, pH akan naik. Okey, equivalent ni takat, ingat pada tindak lengkap antara asid kuat dengan base kuat, pH dia sepatutnya 7. Okey. Garam hasil daripada asid kuat dan base kuat, pH dia sepatutnya 7. Boleh Boleh ikut? Ingat, betul tak? Ini takat kesetaraan ni. Okey. Perkataan dia sama, maksud kalau ini 50 ml, sini pun 50 ml. 50 ml, pH dia 7.
Wajib 7. Sebab apa? Itu adalah hanya ada garam sahaja dan garam tersebut adalah hasil tindak balas asid kuat dengan base kuat. pH dia mesti 7 sepatutnya. Okey. Kan saya dah cakap kan, kalau asid lemah, garam asid lemah base kuat ataupun base lemah asid kuat, pH dia bergantung kepada garam tu lah. Kalau apabila garam tersebut tercerai menghasilkan OH, maka garam tersebut akan, bukan OH, tercerai menghasilkan, garam tersebut tercerai menghasilkan cas negatif, maka OH negatif lah akan terbentuk. Maka garam tersebut akan bersifat sedikit berbase. Di sebaliknya, sekiranya garam tersebut apabila tercerai akan membentuk cas positif, maka apabila mengalami hidrolisis akan terbentuklah cas H positif. Betul kan? Betul kan? Saya ulang saja. Okey, terusnya. Okey, ini yang keluk dia. Keluk dia di mana? Tengok situ. Ini yang anda kena lukis. Yang anda kena lukis nanti. Ini masuk keluk. Okey. Ini isi padu, ini pH yang saya cakap tadi. Okey, yang assignment 3. Okey, ni dia punya curve dia. Dia ada indikator ni dimasukkan. Indikator. Kalau kita menggunakan mata lah, indikator. Ini formula-formula yang digunakan. Gunakan, okey. Apabila ada buffer solution, okey, ni ulangan balik. Ini dia punya curve yang kita, ini yang amali, ini yang saya bagi kan, bagi contoh ya. Okey. Amali saya kan apa, saya bagi soalan. Okey. Kurang sama, okey. Curve yang terbentuk. Ini sama juga, acid base. Okey, acid base sama. Proses dia sama saja. Okey. Ini saya tak ni lah, ulang benda sama. Okey, kita break dulu. Okey, ada soalan tak? Ada soalan, kita break 5 minit. Ada soalan? Ya, macam mana? Kuat sikit, dia tak dekat dengan speaker, saya pecah dengar. Ya, sama saja, jalan kiranya semua sama. Sama saja jalan kiranya. Sini latihan sama sebenarnya. Berulang-ulang saja, benda yang sama saja. Seperti mana yang saya explain, saya tunjuk satu persatu itu ya. Okey? Okay. Okey, kita break 5 minit.
Okey, kita sambung. Sambung tajuk seterusnya. Okey, iaitu apa? Other types of titration. Okey, boleh tengok nota ni. Boleh doktor. Okey, sini kita tengok situ. Okay, strong acid, weak acid. Okey, untuk diprotic base, kemudian polyprotic acid. Kemudian ni complexometric. Okay. Kemudian redox titration. Ni kita ada sini dan tengok ni kompleks. Ni polyprotic melibatkan asid yang mana mempunyai lebih daripada polyprotic yang lebih daripada satu asid. Contoh dia apa? Contoh itulah yang kita tahu yang kalau nak contoh poly maksud dia ada H tu bukan maksud lebih daripada satu lah. Macam HCl monoprotic. Kalau asid sulfurik memang dia ada dua kan, ada dua H. Kemudian kalau asid fosforik dia ada tiga, okay? Ada tiga proton kat situ. Okay. Ini ulangi saja, okay? Ini contoh untuk okey, untuk apa? Tengok sini. Okey, kita beri apa? Contoh untuk apa? Untuk ni weak acid, asid lemah. Kita letak apa? H2CO3, asid karbonik. Okey, seperti mana yang saya cakap lah. Okey, asid sulfurik kita bukan katakan asid sulfurik, strong acid pun kata tidak boleh, weak acid pun tidak boleh kan. Sebab apa? Hidrogen pertama untuk asid sulfurik tercerai sempurna, manakala hidrogen kedua untuk asid sulfurik tercerai tidak sempurna. Masih ingat lah? Okay, masih ingat yang saya tunjukkan dulu? Masih ingat kan? Ataupun kita tengok sini. Kita cuba cari. Okay. Ada Ka. Kita tunjuk sini tak? Tengok sini kan? Ni. Dia ada pKa. Okey, dia ada pKa sini kan? Tengok. Dia ada pKa. Kalau ada pKa maksudnya dia mesti ada Ka, betul kan? Maksud dia ada Ka. Kalau ada nilai Ka tu, maksud dia ada asid lemah lah. Dia bersifat asid lemah tu ada lah. Tapi Ka dia adalah kecil lah. Ka dia adalah besar. Okay? Ka dia besar sebab apa? Sebab ada nilai dia. Nilai dia tu. Ni ada nilai. Dia tidak ada 10 kuasa apa-apa-apa. Okey? Dia maksud ini nilai dia nilai besar. Mungkin kalau pKa dia sama, contoh dia pKa dia sama dengan 2, maka apa? Nilai Ka dia adalah 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Biasanya nilai Ka tu tolak kan. Tolak 5, tolak 6. Maksud dia sedikit saja. Okey? Tapi untuk asid sulfurik, nilai Ka nya 100. Maksud dia nilai tu bukan 0.000, tapi ada angka yang besar lebih daripada kosong. Okey? Ini satu-satunya lah yang apa? Nilai Ka nya adalah positif
nilai Ka dah positif. Iaitu apa? Asid positif ni. Okey, kalau kita tengok sini kan. Saya tak tahu apa benda ni. Ataupun 9 ke ataupun 2/8. Saya tak tahu. Sebenarnya ada cek dalam buku memang ada. Okay. Apabila ada nilai PKA masuk dia. Okey, PKA ada nilai dia. Nilai untuk Ka. Kalau ada Ka maka dinamakan asid lemah. Maksud dia sini macam saya cakap lah. Penceraian pertama asid sulfurik 1H adalah anak panah sahala. Manakala yang kedua barulah berbalik. Okey. Nilai Ka tidak ada nilai Ka pertama tidak ada apa terceraian sempurna. Nilai terlalu besar. Lalu yang kedua baru ada. Sebab apa? Separuh. Inilah nilai yang kedua. Okay. Dia tak tunjuk sini. Ya ni K. Ni K equivalent. Tak ada sini tunjuk tidak apa. Okey, yang pentingnya anda faham saya dah tunjuk dahulu, okey. Dah tunjuk dahulu. Dengan asid sulfurik. Okey, ni asid karbonik asid karbonik adalah asid lemah. Okey. Ni asid organik. Asid organik, asid karbonik. Okey, yang pertama tengok sini. Yang pertama kita dapati bahawa okey, karbonik nak balas dengan satu proton akan bentuk HCO3 negatif, tambah lagi akan inilah H2CO3, inilah asid lemah. Asid lemah inilah net reaction yang kita nak balas dengan lengkap lah. Okay. Asid karbonik itu. Okay, ini dia punya curve dia. Curve tindak balas Na2 H2CO3 H2CO3. Ini adalah kerana ni asid HCl dengan sodium karbonat. Okey, maksud dia yang H yang pertama akan masuk menggantikan satu Na, kemudian H yang kedua menggantikan satu Na, yang kedua akan memberikan hasil ni adalah H2CO3. Okey, H2CO3 masuk sini. Kalau isi padu kita bertambah, tambah isi padu dia makin banyak isi padu HCl. Okey, makin banyak isi padu HCl, maka apa akan berlaku? Na2CO3 tadi akan bertukar menjadi asid karbonik. Dan asid karbonik, okey, asid karbonik adalah asid lemah. Sebab tu kita tengok sini. Dekat akhirnya dia akan mendata di mana di sini hanya jikalau hanya ada asid karbonik saja, asid karbonik adalah asid lemah, di mana pH dia tidak akan boleh mencapai 1. Tak sampai 1. Okey, itu adalah contoh polyprotic acid tadilah. Masuk polyprotic ni, polyprotic lebih daripada 1. Contoh dia asid karbonik, kemudian ni asid apa? Asid apa? Fosforik. Okey, yang tadi diprotic, boleh polyprotic lah lebih daripada 1 Okey, ni contoh polyprotic adalah H3PO4. Maka H3PO4 kita akan ada 3 persamaan cara Ka1, Ka2, Ka3. Di mana Ka1 itu adalah okey, Ka1 adalah 1H dikeluarkan. Okey, 1 atom hidrogen ataupun 1 mol H positif akan disingkirkan daripada H3PO4. Maka itu akan terbentuklah Ka1. Tengok sini kan. 1 H positif keluar. Inilah ataupun H3O positif.
Okay. Tambah air, keluar satu. Inilah hasil dia. Keluar lagi yang satu, ini hasilnya. Keluar lagi yang satu, masuklah sekali, hanya ada PO4 3 negatif. Semua H3 sudah dikeluarkan. Okay. Kalau hanya satu dikeluarkan, yang pertama dinamakan Ka1. Kemudian hidrogen yang kedua dinamakan Ka2. Hidrogen yang ketiga dinamakan Ka3. Boleh Boleh? Tetapi ingat, asid sulfurik tidak ada Ka1. Okey, asid sulfurik tidak ada Ka1. Asid sulfurik hanya ada Ka2. Kenapa? Sebab apa? Ka1 nilai dia adalah terlalu besar. Sebab apa? Dia tercerai sempurna. Tercerai sempurna. Okey, gabungan di antara Ka1, Ka2, Ka3, inilah hasil dia. Kita masukkan semua sekali. Gabungan semua. Kita akan dapat inilah. Kita akan dapat macam ni, di mana 3 proton akan dihasilkan selepas penceraian inilah H3 ni. Ini akan dapati. Ingat, kenapa kuasa 3 untuk H ni adalah kerana di hadapannya ada 3, kita kena kuasa 3 di atas sini. Bukan letak 3 di hadapan, 3 ni di kuasakan dia. Ingat, kadang-kadang pelajar letak 3 di hadapan. Bukan 3 di hadapan. 3 kuasa. Kuasa 3. Okey. Okay, ini adalah titration. Titration. Satu per satu. Maksud hidrogen akan keluar. Kita akan dapat macam sigmoid ni. Sigmoid. 1, 2, 3. 3. Okey. Kemudian titration, inilah. Kemudian terusnya kita pergi pada apa ni? Pentitratan kompleks. Jadi dah selesai untuk poliprotik. Poliprotik maksudnya sama saja, satu hidrogen keluar. Kita tengok ini. Ini poliprotik tadi sama macam yang biasa. Pentitratan asid biasa. Okey, kita tengok kompleks somatic titration. Okey, ini di sini adalah apa? Fe Fe, logam Fe bertindak balas dengan ejen pengkompleks ataupun ligan. Ligan ni adalah CN. CN. Ni adalah ligan dia ataupun apa ni? Tadi kita namakan ligan, dan satu lagi saya tak ingat apa. Apa nama? Jadi apalah, ini cuba tengok balik. Okey, ataupun ejen pengkelat, chelating agent. Okay. Ejen pengkelat. Ligan adalah apa? Chelating agent. Okey. Kat sini. Okey, ni dia punya tindak balas lah. Kita kena tengok. Di antara ferrum. Ferrum dengan CN. Ini ingat. Ini CN ni, ligan ni bercah negatif. Ligan bercah negatif, tengok sini. Ferrum ni ada 6 kan? Ferrum ada 2, ferrum 1, CN ada 6. Ada 6 di sini. Jangan letak 6 di depan dia, 6 di bawah. Kurungan 6. Di mana 6 CN akan jadi 1 CN, 1 negatif, 6 negatif, negatif 6 tambah dengan 2 akan jadi negatif 4. Boleh Boleh ikut? Ini kalau dia jadi 5 boleh juga. Fe CN kurungan 5, ini akan jadi cah dia adalah apa? Tolak 4 akan jadi cah dia adalah apa? 3 kan? 3 tolak kan? Betul kan? Okay, maksud dia kita kena jumlah lah. CN ada 6 tambah 2. Inilah hasil dia. Okay? Itu adalah kompleks. Itu adalah cas untuk kompleks. Cas untuk kompleks keseluruhan, iaitu ini 4 tolak. 4 tolak. Ingatlah sini, metal form coordination complex. Ingat, antara complexometric titration, logam akan membentuk kompleks koordinatan. Kompleks yang koordinatan.
Okey, di mana anion ada, cation ada. Okey, ini ada. Okey. Kompleks koordinatan, kemudian dia dinamakan apa? Coordinate covalent bond. Ikatan bentuk nama ikatan koordinat covalent. Ingat, semua ikatan yang terbentuk ada tu adalah ikatan covalent. Dia bukan ikatan ionik ya. Ikatan covalent. Tak kisahlah C dengan H ke, C dengan Fe ke, semua adalah ikatan covalent. Mana kita dapati bahawa logam berada di tengah-tengah kan. Tadi tengok logam berada di tengah-tengah. Logam berada di tengah-tengah. Ini adalah dia punya ligand. Okay. Kemudian ikatan koordinat. Okay. Okay, kita dapati bahawa central atom ada logam, kemudian ada elektron pair yang apa? Elektron yang dia mendermakan, okay, spesies elektron tadi kepada logam tengah tadi. Biasanya anion ada elektron berlebihan. Sebab apa? Elektron berlebihan. Anion mempunyai elektron berlebihan. Anion dia akan menerima, okay, sebarang atom yang menerima elektron akan memberikan charge negatif. Maksud dia elektron dia lebih lah. Apabila elektron lebih itu yang dia digunakan, elektron tadi dia kongsi dengan logam. Kongsi dengan logam yang kurang elektron. Kurang elektron. Okey, tadilah anion ni ligand. Okay, the number of bond the central atom can form is called its coordination number. Number apa? Number koordinatan. Maksud situ. Okey. Tengok sini. Yang berapa terikat? Kalau ada 6, maka nombor koordinatannya adalah 6. Kalau ada 4, nombor koordinatannya adalah 4. Kita kena tengok berapa banyak ikatan koordinat yang terbentuk dengan logam center tadi. Kalau 6, maka 6 lah. Okay. Number of koordinatan. Number of koordinatan. Number koordinatan bergantung kepada ikatan yang terbentuk di antara ligand dengan logam tadi. Boleh ikut ya? Okey, ini contoh lah. Kalau sini, tengok sini. Kalau sini ada apa? Argentum di tengah, ada 2 CN. Nombor koordinatannya adalah 2. Kali ni ada 4 amonia, nombor koordinatannya adalah 4. Ni ada 6, nombor koordinatannya adalah 6. Okey, ini contoh-contoh lah. Okey, 1 charge 1 tolak 2 jadi tolak 1. 2 tambah 0 jadi 2. 3 tolak 6 jadi tolak 3 kan. Itu dah mahir. Okey, ingat itu dah charge dia. Kemudian ini adalah koordinatan number, bergantung kepada ikatan yang terbentuk di antara logam yang bersifat central atom dan juga di sekelilingnya. Okey, ulang, kalau ada 2 lah, ada 4 lah, ada 6 lah. Okey. Okey, ni titration yang biasa kita gunakan. Ini nama EDTA lah. Ethylene diamina tetraacetic acid. Ini formula dia. Okey. Acetic acid. Kenapa dia makan acetic acid ni lah? Inilah COOH. Inilah kumpulan apa? Acid carboxylic. Betul kan? Ni ialah dia ada 4 sini kumpulan karboksilik dah. COH, 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 COH. Okay. Tetra 4 lah. Okey, tetra acetic acid. Okey, hujung ni kan. Tetra acetic acid ada 4, tetra. Okey, mono, di, tri, tetra acetic acid. COH, COH. Okey, memang EDTA ni dia special sikit. Kita akan tengok nanti Nak balas dia. Okey, dia ada
Okey, ADTA ni ada negatif dia ada ni ada apa? 1, 2, 3, 4. Apabila satu H ni keluar, dia akan pecah negatif. COO negatif. H ni keluar, COO negatif. H ni keluar, COO negatif. H ni keluar, COO negatif. Okey, maksud dia ada 4 negatif di sini. Maksud dia keempat-empat ni boleh digunakan sama ada bertindak balas dengan 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau 4 dia guna ke semua sekali. Kalau 2 dia guna 2 saja. Itu special EDTA. Itu special EDTA. Jadi kalau 1 masuk saja dia guna ni lah 1 saja. Contoh mana-mana lah. Mana-mana OH ni dia guna 1. Kalau kita ada tindak balas asid ni dengan dengan NaOH. Dengan OH maka Na akan masuk sini 1. Adapun Na 2 Na masuk sini. Na yang 3 boleh masuk sini, Na yang 4 boleh masuk kat sini. Okey? Boleh boleh ikut ya. Okey. Okey, doktor. Ini contoh dia sama juga. Okey. Ni okey, ni ada apa? Ni ada ni. 1, 2, 3, 4. Yang tadi COH ni. Dia digunakan masuk tengok sini. Okey, kalau ini dia menggunakan apa? Mangan 2. Okey, mangan 2. Sebab berlaku tengok ni, mangan ni. Dia bayangkan tak? Cuba tengok dia masuk tu. Ya? Maksud dia ambil 2 saja. Ini dah tindak balas yang berlaku. Berlaku, tengok sini. Okey, ini adalah EDTA lah. Ini adalah EDTA. Sebab dia ada 4 negatif. Ya, maksud dia tak kisah. Jadi kalau masuk 1, ini jawapan dia. Kalau masuk 2, ini dia punya tindak balas dia. Masuk ke 3, ini dia. Kalau 4, lengkap inilah. Okey, maksud dia jadi MY ni kosong lah. Tidak ada apa-apa. Cas lagi. Special dia ADTA akan bergabung dengan sebuah satu untuk membentuk kompleks. Okay, masalah satu je. Dan saya cakap tadi lah, kalau ada 1 dia guna 1. Kalau ada 2 dia guna 2. Pentingnya 1 nisbah 1. Okey, ini dia punya formation yang terbentuk. Okey, contoh dia tu tengok. Okey, tengok contoh sini kan. Ini adalah ADTA 4 tolak. CA masuk akan jadi 2 tolak 4 akan cas dia 2 tolak. Jadi maksud dia kita belajar kan akan apa kepekatan ini hasil dia baginya kepekatan tambah reaktan. Maksud dia ada pemalar juga dinamakan KF. KF ni kecil lah. F di bawahnya. Okay, formation. Maksud pemalar pembentukan KF. Okay. KF. Okay. Untuk EDTA ni adalah inilah CAY 2 negatif dibagi dengan CA 2 positif darab dengan Y4 tolak. Itulah formation dia. Kan KF untuk CAY tadi kan. KF untuk CAY. Inilah perkataan asal, bukan asal produk dibagi dengan kepekatan asal. Ingat mestilah semua bentuk kepekatan. Ini dia punya table ni menunjukkan dia punya inilah KF masing-masing untuk logam-logam yang tertentu. Logam tertentu.
Okey. Logam ada untuk copper, untuk zinc, untuk ini, okey, semua ada. Dengan ADTA. ADTA adalah ejen pengkompleks yang baik, di mana tindak balasnya adalah 1:1. Itu saja. Okey, maksud ni banyaklah boleh digunakan bila logam, sama ada peralihan ataupun transition element ataupun logam-logam biasa. Contoh ni. Okey, kalau logam biasa ada sini tak? Ada magnesium, kalsium. Okey, yang ni kalau nikel transition element, nikel, copper, ferrum, mangan. Okey, kalau untuk ini yang transition element ni dia boleh lebih banyak mol ligen boleh masuk. Tapi kalau untuk logam-logam biasa, dia ikut macam biasa. Kalau kalsium 2 saja. Okey, sebab apa? Kalsium bercas 2 positif. Okey, kalau untuk nikel boleh bercas 3 positif boleh, 4 boleh. Okey, sebab apa? Sebab kumpulan perolehan dia ada elektron terluarnya banyak. Jadi boleh buang semua. Berupaya untuk dikeluarkan semua. Okey, ni contoh dia. Ini yang saya cakap tadi. Okey, kita tengok sini titration curve ETA. Dia ada PM. PM ni merujuk kepada kepekatan lah. P adalah kita tahu pH. PKA kan. Saya dah mengajar pH, PKA sebab P tu M tu adalah kepekatan. Kepekatan apalah? Kepekatan logam yang tertinggal ke sebab apa? Kita melihatkan tindak balas antara contohnya logam dengan ligan. Betul Boleh ikut ya? Sebab apa? pH, kepekatan H positif. PKA. Okey? PKA tolak log KA. pH tolak log H. Kalau PM ni pula tolak log M. M tu adalah refer kepada kepekatan sama ada logam ataupun kepekatan ligan. Kita tengok soalan. PM ni biasanya lebih kepada kepekatan logam lah. Logam yang tunjuk sini yang kita gunakan tadi untuk bertindak balas dengan ni, logam ni digunakan untuk tindak balas dengan EDTA. Kepekatan asal dia berapa, kepekatan selepasnya berapa, ditambah-tambah. Sama macam pencatatan biasa. Inilah kepekatan untuk inilah CA. Okey. Ini adalah dia punya apa? Dia punya samaan lah. Okey, samaan macam biasa. Okey, kalau ini hasil dia, ini. Okey, kita tengok sini. Kita tengok ni, okey, CA ni boleh masuk. Ini sekian-sekian. Okey, ini anda jangan risaulah. Okey, nanti kita akan tengok. Kita buat pengiraan contoh, kita akan tengok sini. Okey. Bagaimana ada CA, ada alpha pula, apa itu masuk alpha. Okey. Kita akan tengok nanti. Okey, saya cakap PM. Dia ada, okey, citratan antara logam dengan EDTA. Kita akan tentukan PM dia. Okey, contoh sini tengok. Okey. Similar, sama saja. Okey, dia ada PM before, masuk pra lah. PM equivalent dan PM untuk after ataupun post equivalent. Sama saja. Okay, the calculation are only complicated by the need to consider ionization state of H4Y. Maksud kita menggunakan Y, H4Y itu tercerai sempurna membentuk Y4 tolak. Okay, Y4 tolak. Ini pun sama. Tak perlu kita nak apa? Nak menghafal. Nak menghafal. Kita tengok nanti apabila kita lakukan latihan nanti. Kita akan tengok. Kita tambah. Macam ni dia sama saja. Tengok tambah. Tambah 0, 5, 10, 15, 20. Sama saja macam penceritakan biasa ataupun ingat saya dah masukkan sama yang ketiga. Sama yang ketiga melibatkan titration yang kita dah buat. Yang nota saya masuk. Okey. Jadi untuk berkenaan dengan kompleks ni, insya-Allah kita akan buat
soalan latihan pada tutorial minggu hadapan, hari Senin petang. Okey, sekejap saya nak cek dia punya petang pukul 5 kan? Kita buat. InsyaAllah ni saya akan masukkan dia punya link untuk anda boleh masuk. Okey, ada soalan? Okey, sekejap saya nak ambil attendance sekejap. Okey, nanti buat segmen sebab itu. Lebih kurang nota saja. Maksud dia nota saya dah buat lah. Maksud anda buat yang lebih elok lagi lah. Hantar ke saya. Okey? Okey, sekian, terima kasih. Dan salam sejahtera. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama.